لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا معلم إبراهيم الحكمة علمني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kau sejahterakan kami bagi Ramadan yang lalu. Wa sallim Ramadan lana, dan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kau sejahterakan ya Ramadan, mudah-mudahan amalan, kelakuan, ibadah, sedekah dan apa jua yang kami tinggalkan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Allahumma amin. Pertamanya, alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus-menerus dipanjat dan dirafakkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang tak dapat tidak hanya semata dengan rahmat, karunia dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk berhimpun pada petang ini, yang tak dapat tidak perhimpunannya kita dalam satu tarikh penutupnya Syawal, yang mudah-mudahan kehidupan kita terus-menerus mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, kehidupan kita terus-menerus mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupan kita terus diampunkan segala dosa-dosa yang lalu, diampunkan dosa-dosa yang sekarang, dan diampunkan juga dosa-dosa yang akan datang. Yang pertama sekali, bila mana menyebut berkenaan Syawal, hamba nak cuit dua perkara sedikit sebagai muqaddimah. Kebanyakan di antara kita sebelum daripada Ramadan, kalau kita flashback balik pada bulan Rejab dan bulannya Syaban, siang, malam, pagi, petang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita menadak tangan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berkatilah Rejab kami, berkatilah Syaban kami, wa balighna Ramadan, dan kau sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Betul ke tidak? Pagi, petang, siang, malam kita minta kepada Allah pada 2 bulan sebelum dia Ramadan, iaitu bulan Rejab dan Syaban. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Kenapa kita minta kepada Allah? Kerana kita tahu besar dan hebatnya bulannya Ramadan. Namun duka cita dikhabarkan, selepas daripada Ramadan, tak ramai pula di antara kita, bukan saja muslimat, bahkan hamba juga mengaku kalau tak belajar, kalau tak mengaji, kalau tak duduk di pondok, jarang kita berdoa selepas daripada Ramadan. Akibat keseronokan, kegembiraan dan keriangan yang kita alami dalam bulan-bulannya Syawal, yang sehingga hari ini saya dimaklumkan masih lagi ada rumah terbuka, pejabat terbuka, jengkel pun duk buat makan lagi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana hadis orang Melayu kata rayanya sebulan, biarlah hadis mutawatir pun tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, tak salah. Baik, cuma ringkas di muslimat, apa yang hamba nak beri gambaran, akibat keseronokan, kegembiraan kita berhari raya, kadang-kadang telah lupa oleh kita untuk berpaling, telah lupa oleh kita untuk mengintai, telah lupa oleh kita untuk melihat apa yang telah kita tinggalkan daripada Ramadan yang lalu. Tetapi tidak bagi para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi, mereka selepas daripada Ramadan lebih bersungguh berdoa sebelum daripada Ramadan. Ada setengah riwayat sahabat mengamalkan 2 bulan, Syawal dan Zulqa'dah. Ada setengah sahabat yang agak hakor sikit, dia mengamalkan hampir 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah dan sehingga Zulhijjah. Doa yang hamba baca pada muqaddimah tadi,
Yang hamba nak mengajak muslimat semua sekali, ayo bersama-sama kita membaca. Dan kalau muslimat dah hafal, teruskan amali akan dia dalam bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan amalan yang kita buat terus-menerus memalingkan dirinya kita, memandangkan dirinya kita, mengintaikan apa yang telah kita tinggalkan daripada Ramadan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma, baca. Wahai Tuhan kami, sallimna li Ramadan, Engkau sejahterakan kami bagi Ramadan yang lalu. Wasallim Ramadana lana, dan Kau sejahterakan serta sampaikan kami pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan Kau sejahterakannya Ramadan. Mudah-mudahan amalan, kelakuan, sedekah, apa jua yang kami tinggalkan dalam Ramadan baru-baru ini, mutaqabbala, mudahan diterima semuanya daripada kami. Allahumma amin. Jadi ringkasnya muslimat, dalam doa yang kita pelajari dan kita baca tadi mempengaruhi ataupun memberi faham 3 aspek. Yang pertama, kita berdoa agar Ramadan yang telah kita tinggalkan terus-menerus dirahmati dan disejahtera oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kita minta juga mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Dan yang ketiga, itulah muslimat yang paling besar. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, apa-apa yang kami tinggalkan, apa-apa sedekah, apa-apa ibadah, apa-apa kelakuan yang kami buat dalam Ramadan baru-baru ini, mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, kita masih lagi berhimpun dalam penghujungnya bulan Syawal. Dan perkara yang kedua, hamba nak tweet sedikit, yang hamba rasa masih lagi tak terlambat perkara ni untuk hamba bicarakan, kerana perkara yang hamba nak bicarakan berkait rapat dengan tajuk juga tahsinus solah, dan berkait rapat juga dengan Ramadan. Kerana kehidupan kita tak lari daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua yang hamba nak kongsi dengan muslimat sedikit sebelum kita masuk perbahasan menyambung pengajian kita, dalam membicarakan sedikit berkenaannya Syawal. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam satu ayat yang berkait dengan Ramadan yang muslimat pernah dengar baru-baru ni. Tiap-tiap kali Ramadan muslimat dengar, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Cuba sambung. Hafal belaka. La'allakum tattaqun. Artinya apa? Difardukan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum, rahasianya, mudah-mudahan dengan riyadahnya Ramadan, latihannya Ramadan, bersungguhnya kita dalam bulannya Ramadan, kepayahannya kita dalam Ramadan, letihnya kita dalam Ramadan, mudah-mudahan bila mana kita keluar daripada Ramadan, makna keluar kita masuklah bulan Syawal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadikan kamu orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang pernah dengar ayat ni, sepatutnya dia kena tanya, bagaimanakah kriteria takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana setiap benda di muslimat bersyarat. Dan sebagai contoh, kalau orang tu kita nak mengatakan dia mendapat kelayakan master, ada syarat tak? Ada syarat. Beberapa subjek dia kena lulus. Dan lepas tu kena capai pula pointer yang disandarkan.
Kalau tak capai kepada poin, tak dapat master. Kalau tak dapat beberapa ujian-ujian, latihan-latihan yang telah diberikan, tak dapat juga yang dikatakan taraf master, SPM, PMR dan sebagainya. Maka begitu juga berkenaan la'allakum tattaqun. Tiap-tiap tahun muslimat dengar tattaqun. Maka hari ini kita akan bantu bagaimanakah syarat yang dikatakan la'allakum tattaqun. Maka hamba nak jawab pada malam ni muslimat, diterangkan la'allakum tattaqun ialah dengan dibawa datang baginda Nabi SAW. Nabi lah pencerah kepada tattaqun, Nabi lah pentafsir kepada tattaqun, Nabi lah yang akan menceritakan kepada kita bagaimanakah syarat-syarat yang dikatakan tattaqun. Setakat ni jelas? Laju sangat ke? Okey, dah baik. Soalan yang ketiga, Ustaz, kami dah faham Nabi yang akan cerita kepada kami la'allakum tattaqun. Persoalan yang ketiga, bilakah Nabi menceritakan berkenaan sifat-sifat la'allakum tattaqun? Maka hamba nak jawab pada petang ini, Nabi telah menceritakan akan dia dalam doa yang Nabi baca tiap-tiap malam seusai daripada solat sunat tarawih. Tiap-tiap malam Nabi baca cerita-cerita ni. Tiap-tiap malam Nabi sebut aspek-aspek ni. Tiap-tiap malam Nabi sebut kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat ataupun garis panduan yang dikatakan la'allakum tattaqun. Apakah manfaat yang hamba nak muslimat ambil? Kalau muslimat dapat kriteria ini, kita ambil akan dia, mudah-mudahan kita boleh lakukan checklist. Kerana orang yang berjaya bermakna takwa tahun ini sepatutnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan hamba yakin, hamba bicara di hadapan dengan orang yang berjaya. Dan orang yang pernah berjaya, orang yang pernah sampai di Menara Gading, sama ada dalam bidang dunia, sama ada dalam bidang profesion dan sebagainya, muslimat boleh jawab. Kita nak membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ataupun kita nak membandingkan satu tahunan dengan tahunan yang lain, syarat yang pertama kena ada graf. Betul? Bila ada graf, baru kita boleh lakukan perbandingan. Betul ke tidak? Syarat yang kedua, kena ada kriteria. Apa syarat-syaratnya? Dan bila ada syarat-syarat, kita boleh buat checklist. Kita boleh take note. Kita boleh muhasabah. Kita boleh muraqabah. Mudah-mudahan mana yang kurang, kita pertingkatkan. Mana yang dah capai kepada target, kita bersyukur. Mana yang dah capai kepada maksud, nak berterima kasih kepada Allah. Mana yang pointer tak capai kepada target yang sebaiknya, nak melebihkan usaha. Kerana apa? Apa yang kita cari, la'allakum tattaqun. Jadi hamba dah jawab, Nabi dah sebut dah syarat-syarat tattaqun ada isinya dalam doa selepas daripada tarawih. Maka jawapan yang keempat, macam mana pula Ustaz kami nak tahu isi kandungannya? Maka terdapat dua cara. Bapak-bapak ni muslimat semayang di USJ Al-Mu'minin, yang duduk di sini lah. Dan Al-Mu'minun, yang duduk di sini semayang di sini, yang duduk tempat lain semayang tempat lain. Sebelum hamba nak jawab, hamba nak tanya dahulu muslimat. Masjid Al-Mu'minun baru-baru ni tarawih, Tok Imam yang dilantik baca doa selepas tarawih Arab ke Melayu? Arab. Baik, hamba tak marah Tok Imam, hamba baik sangka. Muslimat yang dengar doa tu faham ke tak faham? Oh, sudah. Ya? Faham bagus. Yang faham apa orang? Yang faham angkat tangan? Hajar. Satu lagi. Oh, sudah depan ni. Yang lain tak faham. Dah. Sebab itulah muslimat hamba nak flashback sedikit dalam Ramadan baru-baru ni. Di mana surau, di mana masjid hamba berpijak. Dan hamba minta banyak surau, banyak masjid tolong baca doa selepas tarawih dalam bahasa Melayu. Kerana apa? Hamba kata lepas isyak nak baca Arab, silakan. Selepas witir nak baca Arab, silakan. Hamba minta dua perkara saja. Pertama doa tarawih, yang kedua doa tahlil. Kerana apa? Doa tahlil ni bukan bagi si mati. Betul tak? Doa tahlil ni sikit pun tak ada manfaat bagi si mati. Arwah yang kita buat tahlil dapat apa? Bila kita berzikir, baca Quran, bertasbih, Allah Ta'ala beri kita pahala. Pahala tu kita hadiahkan kepada si mati.
Tetapi doa tak ada beri manfaat kepada si mati. Memberi faham doa itu manfaat bagi orang yang hidup. Minggu lepas di Subang Bestari, dan ada hamba Allah dipanggil budak-budak pondok kami, dia buat rumah terbuka Aidilfitri. Sebelum nak panggil orang jamu, dia panggil kami budak-budak pondok untuk buat tahlil dan sebagainya. Dia jemput saudara mara dia, ayah dia dari kampung. Dah habis majlis, muslimat nak tahu, ayah dia shake hand. Dia kata, "Ustaz, saya berkhidmat Tok Imam sebagai di kampung berpuluh tahun dah. Pertama kali saya tengok orang baca doa tahlil, jemaah mengaminkan begitu kuat. Pertama kali dia tengok. Sebab dia Tok Imam lama dah dia baca doa tahlil, orang amin pun tidak. Sebab apa? Sebab tak faham. Saya baca dalam bahasa Melayu. Dan kita baca pula dengan alunan, dengan intonasi, dengan mengkerasi. Mana-mana yang keras, kita keras. Mana-mana yang lembut, kita lembut. Mana-mana yang ulang, kita ulang. Jemaah mengaminkan bersungguh. Dan akhir sekali dia kata apa? Boleh saya minta Ustaz salinan doa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak bawa balik ke kampung. Jadi apa yang aku nak buktikan, doa ini bukan sedap kepada bacaannya, bukan tepat kepada makhrajnya, bukan indah kepada lagu-laguannya, bukan nak diperdendangkan dengan pelbagai cara dan letak dan sebagainya. Betul ke tidak? Tetapi kita nak menyampaikan isi kandungan. Dan baru tadi yang hamba tanya, seronok sembahyang sunat tarawih tiap-tiap malam, dengar pula Tok Imam baca doa tarawih, tapi tak banyak yang faham isi kandungannya. Jadi bagaimana mungkin kita nak melakukan spot check dan ataupun kita nak melakukan penilaian demi penilaian setiap kali kita keluar daripada Ramadan. Kerana Tuhan sebut dah, la'allakum tattaqun. Orang yang bijak mesti berkata, mesti ada syarat-syarat nak capai kepada tattaqun. Dunia pun ada syarat, nak cemerlang SPM kena lulus berapa subjek. Kalau setakat lulus 4 subjek bukan cemerlang, dipanggil lulus. Betul tak? Tapi kalau lulus 9 subjek, cemerlang. Tapi kalau lulus 18 subjek, tu macam di Kelantan, siapa nama tu? Dah 18 subjek A1. Dah Allah, itu bukan cemerlang lagi dah. Tu dia panggil higher cemerlang. Jadi begitu juga kita. Orang yang nak berjaya, orang yang nak pertingkatkan kualiti keimanan, kualiti takwa, dia kena ada checklist. Kena ada checklist. Jadi bila muslimat mengaku, muslimat dengar tiap-tiap malam, tapi tak faham apa yang dibaca oleh Tuan Imam. InsyaAllah berbalik pada kuliah kita pada hari ini, dan hamba berbangkit nak membaca balik doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW seusai daripada solat sunat tarawih. Yang tak dapat tidak, di dalam doa itu terdapat 13 syarat. Dah 13 syarat, dan yang hamba yakin ada yang muslimat dah buat, ada yang kita belum buat, ada yang dah capai kepada target, apa yang belum. Sekurang-kurang biar kita ada checklist. Kerana apa? Supaya kita dapat melakukan take note, kita dapat melakukan perubahan, kita dapat melakukan perbaikan agar target kita la'allakum tattaqun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang muslimat dengar tiap-tiap malam seusai daripada solat sunat tarawih. Bila dibaca oleh Tuan Imam dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna bil imani kamili wa li faraidika mu'addin wa 'ala salawati hafizin wa li zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa 'anil lahwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin nu'ama syakirin wa 'alal balaya sabirin. Tu 13 syarat-syarat ataupun faktor orang-orang yang bertakwa. Kalau muslimat yang faham, yang perenggan kedua tu yang tu lain dah, yang tu doa. Dah, yang tu tak masuk syarat dah, yang tu semua doa. Ya Allah, himpunkan kami bersama Nabi, dudukkan kami di apa tu? Di bawah naungan panji Nabi, minumkan kami telaga Kausar, pakaikan kami pakaian sundus dan sebagainya. Yang tu semua doa kelebihan. Syarat orang takwa 13 ke atas. Baik. Jadi insya-Allah kita akan tulis satu persatu. Nanti muslimat tengok macam mana kita nak kaitkan dengan pengajian kita pada malam ini. Pada petang ini. So, dah biasa kuliah malam, tak lama dah tu. Boleh tarik lagi? Jatuh tak? Okey, cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun.
La'allakum tattaqun. Apa dia syarat-syarat orang yang bertakwa? Yang tak dapat tidak kita jawab. Nabi telah sebut akan dia dalam doa seusai daripada tarawih. Terdapat 13 syarat orang-orang yang bertakwa. Buat checklist muslimat agar tiap-tiap tahun bila habisnya Ramadan kita buat checklist. Habis Ramadan kita buat checklist. Biar ada graf peningkatan dan sebagainya. Yang pertama, Nabi baca, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang imannya sempurna. Yang pertama sekali, tiap-tiap malam Nabi doa. Tiap-tiap malam muslimat mengaminkan doa. Ya Allah, jadikan kami golongan yang imannya sempurna. Bila sebut iman di muslimat, ingat, bukan semata-mata masalah akidah. Iman, checklistnya pula terpecah bertiga. Pertama, sempurnanya iman dalam masalah akidah. Yang kedua, sempurnanya iman dalam masalah fiqh. Yang ketiga, sempurnanya iman dalam masalah akhlak. Baik. Macam mana sempurnanya iman dalam masalah akidah? Dah. Macam mana sempurnanya iman dalam masalah akidah? Yang ni hamba tak hurai dah. Dan kita tidak mentajsimkan Allah Ta'ala, kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, kita tidak meletakkan Allah Ta'ala bertempat, kita yakin Allah Ta'ala itu wujud tidak bermasa dan sebagainya. Yang tu dipanggil menyempurnakan iman dari sudut akidah. Antara kita dengan Allah, antara kita dengan Nabi dan sebagainya. Itu semua akidah baik. Yang tu kita mengaji tauhid. Yang kedua, ada juga yang dipanggil kesempurnaan iman dari segi fiqh. Muslimat jangan ingat, dalam fiqh tak ada tauhid. Dalam fiqh ada tauhid. Contoh begini, contoh. Kita baru keluar sahaja daripada Ramadan. Ada? Nabi sebut kita belajar bila mana berpuasa ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Betul ke tidak? Makan batal puasa tak? Minum batal puasa. Itu batal puasa dari segi fiqh. Pernah tak kita ambil tahu ada perkara yang membatalkan puasa dari segi akidah? Dan kita tak makan, kita tak minum dan sebagainya, tetapi kita tak sedar puasa kita boleh rosak. Dan hajar, cuba tengok, tahu tak macam mana? Masyidah yang tu syirik tu bab lain dah. Tapi yang faktor tu pun boleh menyebabkan dah. Baik, jawapannya begini. Bila mana kita tidak percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada baginda Nabi SAW, perkara yang berkait dengan puasa, perkara yang berkait dengan Ramadan, habis. Betul ke tidak? Bila datang je waswas, habis. Contoh, Nabi kata Ramadan merupakan bulan maghfirah, Ramadan merupakan bulan pengampunan. Sungguh ke Allah Ta'ala boleh ampunkan doa aku ni? Dah. Bila datang je waswas pada hati, sungguh ke Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa aku yang banyak? Habis. Rosak. Betul ke tidak? Sudah. Betul ke tidak? Betul. Dah. Sedangkan ini masalah kepercayaan kita kepada Allah. Baik, hamba nak bawa lagi contoh lain. Ni di hadapan hamba di banyak orang lama. Tengok dah. Muslimat perasan tak? Zaman 80-an, zaman 90-an, sebelum kita solat sunat tarawih, ulama dulu tak bodoh. Dia orang mengaji. Tiap-tiap malam kita akan baca beberapa hadis ataupun satu hadis berkenaan kelebihan solat sunat tarawih. Betul tak? Dan tak berbicara. Ada? Malam pertama kita buka. Kelebihan malam pertama begini, tutup. Dah? Orang pun seronok. Dah? Semangat. Kelebihan malam kedua dia buka begini. Kelebihan malam ketiga dia buka begini. Masuk zaman 90-an kata, dah mula dah ada surah mula tinggalkan. Masuk tahun 2000, bila banyak ustaz-ustaz muda mengaji tak habis ni, mula membida'ahkan benda begini. Mula merosakkan hadis yang walaupun martabatnya dhaif. Kita tahu dah dhaif ni memang tak boleh guna untuk hukum, tapi boleh guna untuk menggemarkan kepada amal. Cuma alasan mereka dia kata apa? Dia kata hadis-hadis yang dibawa datang, kelebihan-kelebihan yang diberi karut-marut melampau pada akal. Katanya mereka. Baik, hamba nak jawab pada tengah hari ini.
Jawapan ni berkait dengan iman masalah pekah. Contoh begini. Muslimat pernah dengar tak? Bila kita buka satu hadis kelebihan malam yang keempat. Bersabda Nabi, barang siapa solat sunat tarawih, ni contoh-contoh saja. Pada malam yang keempat, maka pahalanya seolah pahala para Nabi. Betul ke tidak? Baik. Kita ni kadang-kadang mengaji tak habis buat calculation matematik. Kalau Ramadan tahun ni pahala dah macam para Nabi. Kalau tahun depan, sudah. Pahala dah lebih banyak dari Nabi lah. Hak tu sampai mengaku Nabi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita perbetulkan dahulu kepahaman. Nak faham benda tu macam mana. Kita letak dulu tepi hadis tu. Percaya tak percaya tu nombor dua. Letak dulu tepi tu. Baik, hamba nak bawa hadis lain. Dia kata, Nabi pernah bersabda, selain daripada Ramadan, dan kata Nabi, setiap satu kebajikan, aku berani garanti. Angkat sampah saja, Nabi bagi Allah Ta'ala beri 10 hasanat minimum, dan maksimum berapa? 700 hasanat kebajikan. Illa kata Nabi melainkan Ramadan. Ramadan kata Nabi, aku sendiri angkat tangan. Aku sendiri tak tahu apakah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya yang melakukan ibadah. Sehingga amalan sunat pun dah seolah-olah ganjaran yang wajib. Seolah-olah tidur pun satu ibadah pada bulannya Ramadan. Sebab tu Ramadan dipanggil bulan Allah. Betul ke tidak? Kerana Nabi sendiri kata Allah Ta'ala yang layak memberi kepada hamba-Nya di atas kebajikan yang dilakukan. Artinya Nabi sendiri yang angkat tangan. Kalau selain Ramadan aku boleh jawab. Kalau Ramadan aku tak boleh jawab. Ganjaran yang Allah Ta'ala beri begitu besar. Ringkasnya, kalau kita ambil hadis ni, kemudian kita compare dengan hadis tadi. Kalau dah Allah Ta'ala nak beri kita ni pahala seolah pahala para Nabi, boleh ke tidak? Sudah. Faham tak? Ni nak beri faham. Dan kita jawab, kalau Tuhan nak beri layak kot dia, kita tak minta pahala. Allah Ta'ala nak beri layak. Nak kaitkan dengan masalah sempurnanya iman dalam masalah pekah. Jangan ada keraguan walaupun sedikit kepada Allah Ta'ala. Usah kata pahala para Nabi. Kalau Tuhan nak beri pahala lebih dari Nabi pun boleh tak? Boleh, layak bagi Allah, layak Tuhan nak beri. Tapi itu dia lah, kita bukan berhajat kepada pahala dan sebagainya. Pahala tu satu konsep yang nak menggemarkan kepada ibadah. Ini contoh gambaran yang hamba nak beri faham kepada muslimat. Jangan sampai pekah kita rosak dengan sebab kepercayaan kita yang tidak membawaki kepada keyakinan yang sempurna. Jadi begitu juga yang ketiga, ada sempurnanya iman dari segi akhlak. Yang ini masalah syirik. Jangan sampai kita mensyirikkan Allah Ta'ala di atas dalam maqam syirik yang khafi. Yang ini dalam sangat kita tak bicara, cuma nak beri gambaran kepada muslimat. Adanya sempurnanya iman dari segi akidah, ada sempurnanya iman dari segi pekah, ada sempurnanya iman dari segi akhlak. Hadis yang pertama. Yang kedua, kriteria orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang Nabi sebut la'allakum tattaqun, yang muslimat dengar tiap-tiap malam dalam doa seusai daripada tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Yang kedua, wali faraidika mu'addin, wali faraidika mu'addin, ya Allah kau jadikan kami golongan yang menunaikan segala kewajiban, menunaikan segala kewajiban. Maknanya, ya Allah kau jadikan kami golongan yang menunaikan segala kewajiban agama. Muslimat kena buat checklist. Kewajipan agama ni semayang aja ke? Tak. Secara ringkasnya, kita bawa dengan nota besar dahulu. Kewajipan agama ni ada 4. Yang pertama, ibadat. Yang kedua, muamalat. Yang ketiga, munakahat. Yang keempat, jinayat. Barulah sempurna. Sudah. Dah. Tiap-tiap malam kita minta, ya Allah, apa ciri-ciri yang kedua orang bertakwa? Ialah orang yang menunaikan segala kewajipan agama.
kewajiban agama itu tak dapat tidak melengkapi 4 rokok. Mengajilah mana-mana kitab fiqh. Mesti ada bab ibadat, ada bab muamalat, ada bab munakahat, ada bab jinayat. Apa dia ibadat? Kita faham tak? Semayang, puasa, zakat, haji. Ada tu secara dasar besarnya. Yang kedua muamalat. Tengok dah rumah kita mana-mana lagi yang berkait dengan riba, dah minta ampun, minta istighfar kepada Allah. Mana-mana yang kita dapat kurangkan, kita kurangkan. Semua kena cek dalam kehidupan kita dalam bab muamalat ni. Hari-hari kita berniaga macam mana, hari-hari kita jual beli macam mana. Banyak faktor-faktor muamalat ni muslimat. Nak detailkan satu persatu susah. Cuma kita ambil satu gambaran yang gambar rajah secara dasar ni dahulu. Yang ketiga munakahat. Tengok bab nikah kahwin, ada tak hukum-hukum yang terlajak? Dulu anak kita menikah sempurna ke tidak? Waktu tu fasik ke tidak? Contoh. Dah. Jadi bab munakahat ni banyak lagi. Cuma pengalaman hamba muslimat, bila sebut ibadat, banyak orang right. Bila sebut muamalat, ada yang right. Bila sebut munakahat, ada yang right. Tapi bila sebut jinayat, banyak yang KIV. Betul tak? Allah, banyak yang tak faham lagi dalam masalah jinayat. Dan jinayat juga satu benda yang wajib kita lakukan, kita amalkan, yang mempengaruhi agama Islam, yang tak dapat tidak bila sebut kewajiban agama itu melengkapi semua perkara. Kalau satu tak cukup, bermakna tak sempurna lagi yang dikatakan menunaikan segala kewajiban. Jadi ringkasnya, mana-mana yang belum kita lakukan, ada kita lakukan perubahan. Kita buat satu jalan kedua, kita buat usaha dan sebagainya. Habis perkara yang kedua. Tak faham tanya, tak tanya faham. Dah? Ni dia agak hari ni, pengajian hari ni agak stres sikit. Dah? Sebab dia apa tu? Membabitkan masalah satu perkara yang membaikkan otak kita mikir. Dah? Habis. Yang ketiga, daripada 13 perkara, Nabi sebut apa pula? Wa 'alas salawati muhafizin. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang menunaikan memelihara sembahyang, memelihara solat. Baik. Buat carta. Solat terbahagi 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Wajib muslimat right. Dan kemudian bila sebut sunat, kalau boleh gunakan segala teknologi yang ada. Muslimat hari ini beruntung, mudah nak cari maklumat. Kami dulu payah, kalau nak sebut saja bab perkara-perkara solat-solat sunat, kami kena buka kitab. Buka kitab, kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Muslimat tekan apa? Tekan Google aja. Dah telefon canggih manggil belaka. Tekan Google. Dah tekan Google, cuba type solat sunat. Kemudian muslimat cuba senaraikan seberapa banyak solat sunat yang muslimat dapat. Kemudian buat satu checklist. Ni yang kita nak biar ada graf. Dan mula-mula solat sunat, dan daripada malam lagi. Dan daripada malam lagi solat sunat taubat. Ni muslimat checklist, muslimat try. Dan habis taubat, solat sunat duha. Kita start pukul 4 ni. Kita buat sehari semalam solat sunat. Dan tulis macam-macam. Baik. Sebelum solat sunat taubat, ada lagi satu solat sunat yang besar sekali. Ya? Tak? Yang jarang kita buat. Bukan kata jarang, yang tak banyak kita buat. Yang Nabi mengetahui kelebihannya pada malam Isra' wal Mi'raj. Muslimat boleh jawab dah. Dah dapat ada clue dia. Dah, Nabi pergi syurga, Nabi nampak kerobah Bilal masuk dulu dah. Kawan tu tak meninggal lagi. Solat sunat, wudu. Dah, cuba mengaku hari ni siapa yang tak pernah buat. Ramai, terima kasih. Dan muslimat mengaku tak apa dah, tak rugi pun. Jadi ni gambaran yang hamba nak beri faham. Kita baca la'allakum tattaqun. Keazaman kita nak pertingkatkan kualiti daripada satu Ramadan kepada Ramadan yang lain. Yang pertama sekali buat solat sunat wudu. Dan Bilal bin Rabah tak pernah tinggal, sehingga Nabi nampak kelebihan dia masuk ke syurga terompah akibat basahnya wuduk Bilal bin Rabah. Kita tak pernah buat solat sunat wuduk, cuma 2 rakaat. Dan solat sunat wuduk ni boleh buat bila-bila masa. Lepas ni wuduk solat sunat wuduk, lepas ni wuduk solat sunat wuduk. Tapi satu
maklumat yang hangpa nak share dengan muslimat dalam kaedah usul fiqh. Dengar dah. Bila muslimat dah buat checklist nanti, cara nak beramal sesuatu hukum, kalau muslimat dah belajar satu ilmu, kemudian muslimat buat sekali saja, maka terangkat dah hukum mengamalkan bagi hukum tadi. Selesai. Macam tadi hangpa tanya, siapa tak pernah buat solat sunat wuduk? Angkat tangan. Mengaku tak pernah buat, hangpa minta kerana Allah, kalau boleh buat petang ni, buat sekali tak apa dah. Buat sekali tak apa dah. Maka terlepas terangkat hukum, kita beramal bagi mengaji tadi. Kalau muslimat boleh buat lagi, yang tu istiqamah fil amal, yang tu dah maqam lain. Jelas? Dapat tangkap dah? Begitulah amali-amali yang lain. Kadang-kadang muslimat tertanya-tanya, mari ustaz ni bagi kaedah ni, mari ustaz ni bagi amalan ni. Dan ustaz kami ni amalan yang ada pun tak teramai dah. Contoh, dan amalan yang kami ada pun tak mampu nak beramal dah. Kejap tinggal, kejap buat. Mari lagi amalan-amalan yang lain. Kita jawab mudah. Dan ustaz dah suki datang ke, ustaz tu datang ke, bagi amalan kat kita, muslimat cari masa, aku nak amal sekali sudah. Terangkat hukum. Lepas tu kembali kepada amalan kita. Dan macam satu ustaz tu kata, apa tu? Kita ni amal lepas subuh baca surah Yasin. Tiba-tiba ustaz tu kata, bagus juga lepas subuh baca ayat Baqarah. Contoh, kita langsung tak pernah buat sekali, tak apa dah. Besok lusa kembali kepada asal. Jadi senaraikan muslimat daripada solat sunat dulu, lepas tu sunat-sunat taubat, lepas tu tahajud, lepas tu tasbih. Mana-mana yang kita dah buat, kita checklist. Habis tasbih, apa lagi? Solat sunat fajar, lepas tu solat sunat ba'diyah subuh, ba'diyah qabliyah dan sebagainya. Ba'diyah qabliyah, tengok siapa yang tak pernah buat, cuba hidupkan, pertingkatkan. Kalau yang dah buat 2, upgrade kepada 4. Kerana hadis yang paling masyhur, Nabi buat qabliyah ba'diyah 4 rakaat. Habis tu pula, lepas subuh tak ada dah sembahyang. Lepas subuh, apa pula sembahyang dia? Isyraq dulu, bukan duha. Isyraq dulu. Ingat, isyraq sekejap tu. Dan antara isyraq tu, ada solat yang afdal, yang memang kami amalkan di pondok dahulu, iaitu istikharah. Istikharah, habis solat sunat isyraq, baik istikharah 2 rakaat. Agar kehidupan kita sentiasa bertanya kepada Allah dalam 9 masalah yang berhajat kepada kenyataan daripada Allah. Habis isyraq, istikharah. Lepas tu baru masuk duha. Duha 8 rakaat. Pendapat dhaif 12 rakaat. Pendapat kita 2 rakaat. Buat, jangan tak buat, asalkan buat. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada masalah, buat sedaya upaya dan sebagainya. Habis pula sunat-sunat duha, masuk pula tengah hari dan sebagainya. Banyak lagi muslimat solat sunat ni yang kadang-kadang mana-mana yang belum kita buat, cuba kita buat checklist saja. Dan muslimat bila nampak, ni aku tak pernah buat. Sebab tu kelebihan bila ada checklist ni, kita nampak kekurangan. Dan bila nampak kekurangan, kita lakukan perubahan. Ada pula solat sunat ba'diyah zuhur, ba'diyah asar. Lepas tu masuk pula petang, masuk pula maghrib. Lepas maghrib, sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat awwabin, sembahyang sunat hifzul iman. Mana-mana tak pernah buat, kita buat dan sebagainya. Tutup pula dengan witir. Jadi secara ringkasnya, yang kita boleh kaitkan dengan pengajian kita, tahsinus salat, tak dapat tidak memperbarui syarat-syarat orang yang bertakwa dengan kita melakukan checklist. Yang ni muslimat kena buat sendiri lah, buat homework dia. Buka Google, dapatkan seberapa banyak senarai sembahyang sunat, kemudian buat tip. Yang ni dah buat dah, yang ni dah buat dah, yang ni belum buat, yang ni belum buat, biar tu. Cari masa, cari keazaman. Macam solat sunat gerhana, yang tu pun payah juga tu. Mana-mana yang berjaya dapat waktu untuk bersama, alhamdulillah. Jadi secara ringkasnya, hamba cuma buka jalan agar muslimat nampak bagaimana untuk kita menyimak syarat-syarat tatakun itu agar peningkatan demi peningkatan kita lakukan. Habis. Seterusnya, Allah ja'alna bil imani kamil wa li faraidika mu'addin wa 'ala salawati muhafizin. Syarat yang keempat, wali zakati fa'ilin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sentiasa mengeluarkan zakat. Zakat ni muslimat bukan semata-mata zakat fitrah.
Banyak lagi dah, zakat pendapatan, zakat simpanan dan sebagainya. Dan zakat emas, zakat perak, zakat gandum, dan yang tak dapat tidak, semua zakat ni wajib. Sebab tu muslimat, kadang-kadang punca orang tak faham hukum yang kadang-kadang mengabaikan bayar zakat. Betul ke tidak? Punca tak faham hukum. Hampa nak uji muslimat hari ni contoh. Dan tak apa, salah pun tak apa. Jangan takut. Dan mengaji dengan hampa tengok muka pressure je. Allahumma salli ala, bawa bertenang, relax. Dan ni anak-anak, mak dengan anak. Anak tanya mak jawab dan sebagainya. Betul salah tu nombor 2. Baik. Hampa nak tanya muslimat satu soalan. Supaya apa yang hampa nak buktikan satu saja. Bila orang tak faham hukum hakam, sebab tu dia baik. Kalau dah faham, dia kata, lah murahnya. 2 hari lepas, hampa membicarakan tajuk yang sama. Hampa buka soalan yang sama. Dan boleh kata muslimat 99% jawapannya salah. Dan 99% jawapannya salah. Contoh begini. Muslimat pernah bekerja tak? Pernah tak? Ada pernah jadi cikgu, ada pernah jadi businessman dan sebagainya. Dan kita dapat gaji bulanan. Walaupun khilaf di kalangan ulama gaji bulanan ni, ada yang kata kena zakat, tak kena zakat. Tapi kalau kita belajar hukum, muslimat faham, muslim akan jawab kena zakat ke tidak. Baik. Dalam jaiz had untuk tahun ni, kalau hampa tak salah, 6,500. Dan gaji 6,500 dan ke atas baru wajib kena zakat. Kalau 6,000 ke bawah, 6,500 ke bawah, tak kena zakat. Baik, kita buatlah kata muslimat jadi cikgu, gaji 7,000. Dan baik, gaji 7,000. Soalan saya mudah. Daripada gaji 7,000, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan? Cuba kira daripada sekarang. Cuba kira. Tak apa, betul salah tak ada masalah. Apa yang hampa nak buktikan, hampa nak tengok muslimat faham tak asal zakat tu macam mana. Dah ada jawapan belakang? Gaji 7,000. Dan berapakah zakat yang wajib dia keluarkan tiap-tiap bulan? Ya? Gaji 7,000. Kira. Kira lah RM1,025. 17. Hajah depan kata 175. Yang lain belakang? Hajah baju kuning. Sudah. Yang belakang tengah kira lagi tu. Ya? Dia congak begini. Dia RM1,025. Betul tak? Jadi kalau 7,000, 100. Betul. Jumlah tu yang kena zakat. Sudah. Seorang dah tak dah. Tak dengar. Ya? Ya? Tak. Dia kalau zakat kira semua sekali. Bukan masalah mah lain. Mah bukan macam zakat pendapatan. Dah? Tak apa, dia dah pening kata. Baik. Tak apa dah. Yang tu pening, yang kata bukan tu macam mana? Tak apa dah, kita bersekarang. Ya? Yes. Ni yang kita nak dengar. Banyak orang tak faham. Daripada 7,000 dia akan pelik jadi 175. Ini bukan duit zakat. Duit zakat sepatut muslimat tanya balik, Ustaz, bayar kereta berapa? Bayar rumah berapa? Duit makan anak berapa? Duit makan bini berapa? Bayar hutang berapa? Baki RM1,000. Contoh. Faham tak? Gaji 7,000. Bayar rumah 1,500. Bayar kereta suami 850. Bayar kereta isteri 670. Viva. Contoh. Duit makan anak-anak kena simpan untuk sebulan. Duit belanja sekolah, duit minyak pergi balik adalah baki 1,000. Betul ke tidak? 1,000 itulah baru kena zakat. Berapa ringgit? RM25. Gaji 7,000, RM20 besar tak? Boleh faham? Jadi kalau muslimat faham calculation ni, wajib ke tidak keluar zakat? Tak. Ya? Tak. Sekarang ni
Dengar. Daripada calculation gaji kita 7,000. Setelah tolak tu, tolak ni, had yang diwajibkan keluar RM25. Mampu ke tidak? Kalau mampu, berat ke tidak? Tak berat. Kenapa tak keluar? Sebab orang tak faham. Dan punca daripada kaedah calculation dia tak faham. Jadi kesimpulannya sebab tu dia berat nak keluar zakat. Bukan tanya. Ya? Pendapatan tak pakai haul. Gaji kita tiap-tiap bulan kan? Betul tak? Kan masalah gandum. Dulu padi setahun sekali menuai. Betul tidak? Sekarang punya teknologi, kalau setahun 2 kali, setahun dah keluarkan apa tu? 6 bulan, mana keluar zakat per kali? Tapi kata akan datang teknologi lagi hebat. 3 bulan keluar beras. 3 bulan boleh apa? Boleh tuai dah. Bermakna 3 bulan sekali wajib keluar zakat. Sekali tuai wajib keluar zakat. Betul tidak? Tu period bagi padi. Yang kita pula period kita tiap-tiap bulan. Cuma hamba nak beri gambaran muslimat gaji 7,000 dengan RM25 tak besar sangat. Ya Allah, kata orang Melayu celah gigi. Betul ke tidak? Baik. Jadi inilah gambaran yang kita nak beri faham. Bila tidak memahami bagaimana calculation zakat dan sebagainya, kalau kita faham tolak pun tak banyak. Cuma muslimat dengar dah. Kalau kita pergi pusat zakat, yang dia minta tahunan setahun tu dikira overall supaya dia boleh potong tiap-tiap bulan tu mudah. Dah dia kira setahun terus, lepas tu potong tiap-tiap bulan berpinggit selepas tolak tu, tolak ni. Faham ke tidak? Itu cara nak mudah. Kalau peribadi kita kira payment. Dan yang kadang-kadang kelebihan calculation payment ada ke tidak? Kadang-kadang walaupun 7,000 tiba-tiba bulan tu tak cukup. Bermakna bulan tu tak wajib zakat. Contoh bila sampai bulan perayaan. Tahun ni tak cukup, tahu dah walaupun gaji 7,000. Dapat lagi bonus 2,000, 9,000 gaji. Contoh untuk bulan ni, bulan nak raya ni. Tapi beli baju tu, beli baju anak dan sebagainya tak cukup duit. Maka bulan tu tak wajib zakat. Bulan depan kalau berlebih wajib pula zakat. Betul ke tidak? Ada? Wallahu a'lam. Ingat muslimat dah? Kita belajar bab tasinus solat. Muslimat buka Al-Quran, bab sembahyang dan bab zakat. 2 ayat yang beriringan. Tidak sempurna orang yang sembahyang selagi mana tak sempurna zakatnya. Tidak sempurna orang yang bayar zakat selagi mana tak sempurna sembahyangnya. Jadi mudah-mudahan kita berubah. Mana-mana dahulu yang kita rasa tak mampu bayar, kita bertaubat. Kemudian kita qada. Ingat wajib qada. Mana-mana yang kita mampu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang tu belajar kemudian. Cuma hamba nak buka saja minda kita pada hari ini agar doa yang kita aminkan tiap-tiap malam selesai daripada solat tarawih. Inilah bicara-bicara yang dibicarakan agar menjadikan kita, melayakkan kita dipilih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi baca, walima indaka talibin walizakati fa'ilin walima indaka talibin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sentiasa mencari kebaikan di sisimu. Sentiasa mencari kebaikan. Kita repeat balik mukadimah. Orang yang berjaya ialah orang yang ada pengharapan untuk peningkatan. Nak tingkatkan macam mana? Dia perlu ada graf. Nak cari graf macam mana? Dia perlu ada carta. Nak buat carta macam mana? Dia kena ada nota. Agar dia buat satu salinan apa kebaikan-kebaikan yang aku belum buat lagi. Tulis. Dan mana-mana kebaikan yang kita rasa yang kita belum buat, tulis. Mudah-mudahan Syawal pada kali ini, agar tahunan ini kita boleh pertingkatkan sedikit demi sedikit sebelum nak masuk kepada Ramadan yang lain. Itu maknanya walizakati fa'ilin walima indaka talibin. Seterusnya Nabi baca wali Afrika roji. Syarat yang ke-8, syarat-syarat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Syarat yang ke-6, syarat-syarat orang yang bertakwa kepada Allah taala, wali Afrika roji. Ya Allah, kau jadikan golongan yang sentiasa mengharapkan pengampunan-Nya. Sentiasa mengharapkan pengampunan. Baik.
Sifat ni pengaruhnya datang daripada Ramadan. Ramadan merupakan bulan maghfirah. Kalau kita dah yakin bersungguh minta dengan Allah daripada segala dosa, keluar daripada Ramadan, jangan putus. Harapan tu jangan putus. Walaupun takdir kata kita jatuh, diuji balik dengan dosa, terus bangkit minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pegang ayat ni, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sayang orang yang suka bertaubat. Dan tawabin tu, dia bertaubat buat dosa, bertaubat buat dosa, bertaubat buat balik, bertaubat buat balik, sampai dia mati juga Tuhan sayang. Cuma orang ni, dia punya bahayanya, dia duduk tengah-tengah antara atas pagar. Kalau takut-takut waktu dia bertaubat tu dia mati, dia lah orang yang beruntung. Takut-takut waktu dia ulang maksiat tu lah dia mati, maka dia lah orang yang rugi. Namun martabat orang ni lebih baik daripada orang yang bertaubat, orang yang buat maksiat tapi langsung tak nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi checklist ni muslimat, bila kita tulis, kita tengok balik, ya Allah, ada tak dosa-dosa yang aku belum minta ampun lagi? Ada tak kesalahan-kesalahan yang aku tak minta maaf lagi? Sebab tu checklist ni penting. Sebab bila ada checklist, kita akan muhasabah dan kita akan muraqabah. Kita duduk sekejap, kita tenang. Kita renung kehidupan lama kita, renung kehidupan Ramadan kita, renung kehidupan yang silam dan sebagainya. Tengok ada tak kesalahan-kesalahan di atas diri kita sendiri yang kita belum minta ampun lagi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kualiti takwa pada Syawal ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Seterusnya, wali zakati fa'ili, wali ma'indaka talibi, wali afwika rajim. Yang ketujuh, wabil huda mutamassikin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang berpegang teguh dengan wabil huda mutamassikin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang berpegang teguh dengan petunjuk-Mu. Petunjuk-Mu. Apa dia petunjuk Allah? Iaitu Al-Quran. Macam mana nak berpegang dengan Al-Quran? Iaitu kena faham Al-Quran. Macam mana nak faham Al-Quran? Jawapannya mudah, dua jalan. Satu jalan yang panjang, satu jalan yang shortcut. Macam mana jalan yang panjang? Muslimat kena belajar bahasa Arab. Dah. Jangan jadikan alasan nak tak nak sahaja. Betul tak? Dan ada kadang-kadang di antara kita yang walaupun dah berusia berjaya menguasai akal dia, dan cuma cepat atau lambat. Kadang-kadang Muslim boleh beri alasan, kami tak mampu dah Ustaz, enjin C70 dah. Dan enjin C70 ni berjalan boleh, naik bukit kadang-kadang tak sampai setengah, bostan bawah balik. Allahumma salli ala Muhammad. Honda tak lama enjin kami ni, contoh. Maka ada jalan yang kedua, iaitu baca Quran, baca makna. Baca Quran, baca makna. Inilah rahsia yang begitu besar muslimat. Jangan tinggal. Ramadan baru-baru ni, hamba kuliah di Texas Instrument. Ya? Texas, dekat apa tu? Dekat Hulu Kelang. Hulu Kelang. Habis kuliah, satu hamba Allah tu dia shake hand. Dia tanya, Ustaz, betul ke orang yang banyak minta ampun ni Allah Ta'ala buka rezeki? Saya tanya dengan dia, di mana kamu dapat tahu? Tadi memang saya dah biasa dah setahun dua ni baca Quran, baca makna. Saya jumpa ayat ni, cuma saya tak faham macam mana makna yang sebenar ni. Saya kata ayat ni zahir nyata pun faham dah. Betul, apa yang dia faham tu betul. Jadi gambaran yang hamba nak beri tahu, macam mana dia dapat rahsia ni? Dengan minta ampun Tuhan buka rezeki yang begitu luas. Dengan baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Itulah jalan yang begitu besar dalam nak terus menjiwai dirinya kita untuk dipilih menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Seterusnya, yang ke-8. Yang ni jaga muslimat. Wa anil lahwi mu'rijin. Yang ke-8, ya Allah, Engkau jadikan golongan kami yang jauh daripada penyelewengan.
Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang jauh daripada penyelewengan. Penyelewengan ni maksud dia banyak, muslimat terlalu banyak maksud ni. Dan sebagai contoh, hamba buat satu contoh yang hamba yakin tak berlaku di atas diri muslimat. Tapi takdir kata kalau berlaku, tolong muhasabah. Dan sebab muslimat ni duit banyak. Masalah yang hamba nak bawa datang ni orang yang tak ada duit. Contoh, baik tu. Ramadan baru-baru ni. Dan seminggu lagi nak beraya, muslimat pergi ke bank. Dan boleh jadi juga berlaku. Muslimat ada 2-3 bank. Ada satu bank ni, muslimat cek-cek ada RM3,000 RM10. Faham masalah? RM3,000 RM10. Ni banyak lagi nak beli barang lagi ni. Dia sikit-sikit nak balik kampung dan sebagainya. Dan maka muslimat withdraw RM3,000, muslimat tinggal ke RM10. Boleh faham soalan? Baik. Hamba nak tanya satu soalan yang hamba nak semua boleh jawab dengan yakin cepat. Bila muslimat pegang saja RM3,000, baki RM10 tinggal dalam bank, muslimat confident ke RM3,000 ni duit kita totally ya? Sebelum nak belanja ni, dan muslimat confident tak pegang je RM3,000 ni semua hak kita. Sudah. Dan pernah berlaku dah. Dan kita pernah logik proses ni, cuba tengok balik, cuba fikir balik dah. Kadang-kadang keparak duit tak ada tu ni, tak apalah bang, withdraw lah semua dan sebagainya, tinggalkan RM10. Wajib tanya, RM3,000 ni hak kita ke? Baik, kita semak dahulu. Yang pertama, ada tak dalam RM3,000 ni duit haram? Sudah. Apa dia duit haram? Interest haram ke halal? Haram, baik. Nak tahu interest banyak mana? Muslimat kena tahu bank bayar interest banyak mana. Sebab tu pengalaman hamba, kalau orang dia tak peka masalah duit haram ni, dia takkan boleh jawab soalan yang hamba dah tanya. Kalau orang dia peka, dia boleh jawab. Dan Kak Syani bukan. Ada bank tak? CIMB, Bank Islam, tabung haji ada. Dah tabung haji tak apa dah, dia bersih dah. Belakang. Tadi hal lain pula. Ke ada bank apa lagi? Public bank. Soalan mudah. Public bank bayar interest setahun berapa persen? Ambil yang Islamik ada interest tak? Tak ada. Yang bank? Ya? Sudah. Baik, Islamik tu baru bila? Baru buka je. Sebelum ni? Ya? Tak kerja. Baik, tak ada masalah. Kita belajar je. Dengar dah? Benda ni berlaku. Baik. Dan pertama, banyak orang tak boleh jawab interest. Bank bayar kita interest berapa persen? Supaya kita nak jawab interest tu kerana apa? Supaya kita boleh separatekan daripada RM3,000 tadi. Bank bayar tak banyak, 1.7, 1.8. Kadang-kadang bila dia untung banyak, dia bagi 2%. Betul ke tidak? Jadi secara ringkas, kita buat keluar RM3,000, buat keluar 2%. 2% banyak mana? Berapa ringgit? RM3,000, 1%, RM30. Betul, 2% baru RM60. Kalau muslimat pandai-pandai pakat, tak dia kata penuh, kita pakat-pakat kumpul lah semua, mana-mana duit interest kumpul. RM60. Kalau ni ramai banyak dah. Nak buat apa? Tu, jalan-jalan dekat luar tu lah. Tu cara nak nampungkan duit interest. Kita kumpul duit interest, mana-mana jalan berlubang dekat masjid ni, kita panggil Hindu datang, suruh dia turap. Gunakan duit begini. Tu cara nak luputkan. Baik. Kita boleh kata, okey, saya ambil akaun mudharabah. Dah, interest tak ada. Kalau yang dah ada, bawa keluar. Dah habis. Kemudian berbaki RM2,940. Betul? Soalan yang kedua, zakat dah keluar belum? Buka akaun berapa lama? Semua kena tanya. Ustaz, akaun saya ni tak pernah berlebih lah 6,000 contoh, naik turun contoh, sebab boleh bagi alasan. Tapi tanya pula akaun tu dah buka berapa puluh tahun? Buka Maybank 12 tahun, buka CIMB 15 tahun contoh. Yang kita buka akaun langsung tak pernah keluarkan zakat simpanan dan sebagainya.
walaupun khilaf tak tepi dahulu. Sebab kalau tadi aku cerita dah, kalau kita belajar bab calculation, berapa sen sangat zakat, bukan banyak pun baik. Dan zakat mana bulan keluar, keluarkan. Habis 2. Yang ketiga, dah bersih belum 3,000 ni? Belum. Tanya pula, ada tak orang lain? Ni kata ni, jangan jadikan kami golongan yang menyeleweng kepada agama. Apa dia? Hutang. Oh sudah. Dan sanggup beli baju baru, hutang tak bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Sanggup nak beli jubah baru, hutang buat tak dengar. Betul ke tidak? Dan ni menyelewengkan diri kepada agama. Inilah muslimat perkara yang ketiga. Hutang dah keluar belum? Dan kalau tak nak bayar hutang, SMS minta reda. Kawan tak mampulah nak bayar lagi ni, banyak nak pakai duit lagi ni untuk raya ni. Tengoklah lepas-lepas raya ke dekat-dekat raya haji bayar, dia reda. Selesai. Kita pun senyum, boleh beli barang. Dah. Kalau tak reda, bermakna kita menyelewengkan diri kepada agama. Dan benda ni baru keluar sahaja daripada Ramadan. Sebab tu tak sedar muslimat, akibat keseronokan kita bersyawal, semayang pakai telekong baru. Siapa? Siti Khadijah. Tetapi kita tak sedar, telekong tu hasil daripada sekupang ada saki baki duit tu masuk. Tuan terima tak semayang? Tuan terima tak? Tak. Kata Nabi, sekupang daripada telekong yang bercampur duit haram, Allah Ta'ala tak terima ibadat ni. Semayang sah, tak terima. Tak terima tu mana tergantung. Dah tergantung. Jadi kalau kita bertaubat, kalau kita minta ampun balik, kalau Tuhan tu Rahman, Tuhan ambil balik amalan tu. Kalau tak tergantung begitu sahaja. Jelas? Jangan pressure. Allahumma salli ala Muhammad. Nak mengaji dah ni. Dah nak kehidupan. Nak mengetahui syarat-syarat orang yang bertakwa. Bukan mudah nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah? Anak kita sampai tak makan, sanggup ikat perut sebab nak target capai master dan sebagainya. Betul tidak? Kadang-kadang raya sanggup tak balik, tak apalah mak, nak study work, study hard, study smart punya banyak, nak capai target, susahnya nak capai kepada sesuatu kelayakan. Begitu juga takwa. Habis. Seterusnya, ni habis pukul apa ni? 4 suku dah. Ya? Asal 4.5 dia buka 4.5 dah. Saling buka dengan soal jawab lagi dan sebagainya. Dah. Habis. Seterusnya, wa 'anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin. Yang ni hamba nak kongsi dengan muslimat beberapa maklumat. Yang ke-9, syarat orang yang bertakwa, wa fid dunya zahidin, dia zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Dah. Tiap-tiap malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap malam Nabi baca doa ni. Sedangkan awal basicnya la'allakum tattaqun. Apakah syarat orang yang bertakwa? Kata Nabi, dia zuhud pada dunia. Mana zuhud pada dunia tu apa? Bermakna tidak berbimbangnya hati, tidak terlekatnya hati pada dunia. Satu proses kalau muslimat nak amali benda ni. Antara kaedah yang pernah mendapat ketika anda belajar di Aceh, Abu kata cara nak zuhud pada dunia pada bulan Syawal mudah. Setiap kali kita beli satu, sedekah yang lain. Ni tanda kita tak berbimbang dengan benda yang ada pada kehidupan kita. Kerana maklum dah, langsir tiap-tiap kali raya tukar dah. Tak tu baguslah. Yang tukar tu, contoh, tiap kali raya tukar langsir. Tudung tu tukar, tudung ni tukar, langsir tukar dan sebagainya. Dah nak tukar baru yang lama. Simpan. Tak kata orang lain, mak kita juga begitu, sanggup simpan orang tua dia sayang. Padahal benda-benda begini memang tak pakai dah. Betul tak? Memang simpan pun tak pakai. Kenapa tidak kita infakkan kepada agama? Cari mana-mana sekolah tahfiz, sekolah pondok ke, kita hantar langsir dan sebagainya. Bila masuk satu, keluar satu. Tu cara nak enakkan hati daripada sayang kepada dunia. Beli satu, keluarkan satu. Beli langsir baru, sedekah yang lain dan sebagainya, agar menjadikan kita orang yang mengurangkan sayang kepada dunia. Kerana benda ni muslimat, benda yang pasti kita akan tinggalkan, wa imma cepat ataupun lambat. Sebab tu benda yang berfaedah ialah benda yang bekerja untuk akhirat. Kalau setakat benda tu ada tapi tak mampu dia bekerja untuk akhirat, bermakna tidak memberi kesan kepada apa-apa dekat kita. Dan seterusnya, perkara yang ke-10, wa fil akhirati raghibin. Jadikan kami golongan yang gemar kepada akhirat.
Ini juga syarat yang ke-10 agar kita dipilih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada akhirat. Dan muslimat telah buktikan yang ke-10, kita datang kuliah, kita datang belajar, nak kenal Allah, nak kenal Nabi, nak kenal ulama, nak kenal sifat-sifat mazmumah, nak kenal sifat-sifat mahmudah, nak kenal jalan-jalan ke syurga dan sebagainya. Maka inilah usaha yang kita buat untuk menggemarkan diri kita kepada akhirat. Maka mana-mana yang telah berjaya, tahniah kita ucapkan. Mana-mana yang belum kita buat, kita lakukan perubahan. Dan perkara yang ke-11 agar kita boleh habiskan, supaya nanti muslimat dah boleh buat satu checklist, agar kita dah buat satu graf untuk tahun ini. Tahun depan kita buat lagi checklist agar graf itu meningkat sedikit demi sedikit. Seterusnya, wabil qada'i radhi. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang redha dengan setiap qada. Redha dengan setiap qada ketentuan. Tulis. Bila kita tulis ni, tulis, kemudian kita comak. Kita akan comak punya. Ya Allah, ada tak lagi apa yang kau beri aku tak redha? Buat soalan macam tu je. Ya, cuba comak. Ya Allah, ada tak lagi apa yang kau takdir, apa yang kau beri, apa yang kau uji, apa yang kau letak, apa yang kau berikan dalam diriku, ada tak yang aku tak redha lagi? Cuba comak. Kalau dah selesai, alhamdulillah. Takut ada yang terlepas pandang. Ni yang kita nak buat satu uji kaji, buat satu latihan. Mana-mana yang kita belum redha, ya Allah ya Tuhanku, ni detect. Bila kita searching, otak searching. Dia detect satu virus. Ya Allah, baru ni berlaku satu masalah. Aku lupa nak redha. Tak apalah ya Allah, hari ni aku redha lah. Masalah aku begini. Searching lagi otak mencari. Fikir sekejap, muhasabah. Ni yang kata Nabi. Tafakkur sa'ah. Mau berfikir satu saat kepada perkara begini, khairun, dan lebih baik daripada sembahyang 700 rakaat. Kita berfikir kepada nak mempertingkatkan diri, mempertingkatkan kehidupan dengan agama dan sebagainya. Perkara yang ke-12 yang terdapat dalam kriteria kelulusan untuk orang yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa bin nu'ama syakir. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang bersyukur dengan tiap-tiap nikmat daripada-Mu. Bersyukur dengan tiap-tiap nikmat. Bermula daripada dirinya kita. Tengok atas bawah, ya Allah aku syukur dah, semua sihat lagi. Keluar pula, tengok anak-anak, tengok harta yang kita ada, tengok benda yang kita ada. Mana-mana yang kita belum syukur, kita berterima kasih kepada Allah. Cuba ingat, cara nak syukur ni mudah. Menggunakan perkara itu betul pada tempatnya. Itu tanda orang yang bersyukur. Menggunakan perkara kena pada tempatnya, tu tanda-tanda orang yang bersyukur. Dan akhir sekali, perkara yang ke-13, wa 'alal balaya sabir. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang sabar dengan tiap-tiap bala dan ujian. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang sabar dengan tiap-tiap bala dan ujian. Itu nisbah doa, nisbah maqam, dan perlu kita pertingkatkan diri kita. Setiap ujian yang Allah Ta'ala beri, bersabar. Dan sabar ni ada dua. Yang pertama, minta sabar. Yang pertama, bersabar kalau kita mampu. Yang kedua, kalau tak mampu bersabar, minta Allah Ta'ala campak sabar. Ya Allah, aku tak mampu nak bersabar. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah. Tu begitu. Ni bukan masalah ni bila kita tak mampu nak sabar, bermakna kita berpaling daripada sifat sabar itu. Jangan. Kalau tak mampu nak sabar, ya Allah, kau bantu aku, ya Allah, kuatkan aku dengan kesabaran. Engkau bantu aku, ya Allah, penuhkan hati aku dengan kesabaran. Engkau bantu aku, ya Allah, kau cekalkan hati aku dengan kesabaran. Kalau ikut hati aku tak mampu nak sabar dah, perangai dia begini. Tapi aku yakin apa yang kau letak itu sesuai dengan diriku dan sebagainya, maka beri aku sabar. Jadi saudara kasih muslimat yang alhamdulillah telah kita menyelesaikan 13 mata pelajaran yang perlu kita lulus untuk mencapai la'allakum tattaqun yang Nabi sebut dalam doa seusai daripada solat sunat tarawih, yang kadang-kadang kita tak faham. Maka hari ini telah kita faham. Inilah syarat-syaratnya. Yang pertama, imannya sempurna.
Yang kedua menunaikan segala kewajiban. Yang ketiga memelihara solat. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima mencari segala kebaikan. Yang keenam mengharapkan segala pengampunan. Yang ketujuh berpegang teguh dengan petunjukmu Al-Quran. Yang kedelapan jauh daripada penyelewengan. Yang kesembilan menzuhurkan diri pada dunia. Yang kesepuluh gemar dan cinta kepada akhirat. Mata pelajaran yang ke-11, tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala beri kita reda. Mata pelajaran yang ke-12, tiap-tiap nikmat yang Allah Ta'ala pinjam kita bersyukur. Dan mata pelajaran yang akhir sekali, setiap bala itu diberikan kepada kita kesabaran. Jadi ayo, mudah-mudahan kita lakukan checklist agar kita dapat lakukan peningkatan demi peningkatan, agar kita mencapai yang dikatakan la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Soalan. Ya. Boleh. Ada. Soalannya kita tak buat solat sunat taubat, tapi kita buat solat sunat hajat. Dalam hajat tu kita bertaubat boleh. Tak ada masalah. Ada. Cuma hamba ulang balik, checklist yang kita buat agar takut ada amalan yang kita belum pernah buat, kita cuba buat. Itu sahaja. Macam sunat taubat ni banyak buat dah. Cuma antara waktu rajin kita buat, waktu malas kita tinggal. Baik, soalan yang lain. Macam mana nak buat kiraan? Baik, jawab. Dulu tak pernah bayar. Baik, dia jawapannya begini. Dia pekah ni, average pekah 75-25. Dia bukan 100%. 100% tu dalam masalah akidah. Dalam masalah pekah, average dia 75-25. Bermakna, dapatkan satu anggaran. Kita congak, kita dapatkan satu anggaran yang tidak memberatkan sangat dan yang tidak meringankan sangat. Bermakna ambil jumlah tu, kemudian keluarkan zakat. Hak selebihnya serah kepada Allah Ta'ala. Bermakna, ya Allah, aku rasa inilah aku usaha yang mampu aku usaha untuk qada zakat-zakat yang lalu. Dengan keadaan tidak memberatkan sangat, tidak meringankan sangat. Buatlah satu anggaran pun tak apa, agak-agak average. Ada agak-agak sahaja. Kita agak-agak lah RM25 darab setahun, darab 5 tahun tu contoh, agak-agak, bukan banyak. Lepas tu pula daripada jumlah tu berat ke? Kalau berat kurang ke sikit, dan keluar ke zakat. Dan zakat untuk kotor. Kemudian serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Maknanya kita ada usaha, bukan ada usaha langsung. Cukup tak cukup Tuhan tahu. Jelas? Dan macam juga solat sunat, kotor. Banyak antara kita solat sunat kotor ni tak ada kaedah. Dan kadang-kadang tanya nak kotor sampai bila? Entah. Dia kotor ni begini, kotor ni. Dan contoh dulu waktu muda kita tak sembahyang, tak apalah, lepas-lepas kita minta ampun kepada Allah. Cara nak buat solat sunat kotor, cari satu masa, duduk sekejap, istighfar kepada Allah dan muhasabah, selawat Nabi dan sebagainya. Cuba congak, ya Allah, ya Tuhanku, daripada muda sampai sekarang agak-agak banyak mana tinggal sembahyang. Buat satu nombor yang tidak memberatkan, yang tidak meringankan. Takdir kata tulislah 300. Dan 300 sembahyang. Contoh 300, contoh tulislah. Dan itu diri masing-masing 100 rakaat lah. Takdir kata dah 100 waktu. Kita buat kata 100 waktu. 100 waktu kita bagi 5. Bagi 5 kita dapat begini.
buat satu buku, buat satu catatan. Setiap kali kita kotor, tanda. Dah habis kita kotor 100 waktu tu, tutup buku, serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Ya Allah, inilah yang mampu aku usahakan untuk aku kotor di atas solat-solat yang lalu. Tak mampu nak buat lagi dah, sebab aku nak perbanyakkan solat sunat pula, kelebihannya banyak. Dah. Jadi aku serah kepadamu bulat-bulat. Jadi semayang kotor pun ada penghujung. Jangan buat kotor sebab masalah kita banyak lagi sembahyang sunat nak kena buat. Sembahyang sunat besar juga kelebihannya. Jelas? Wallahu a'lam. Jadi sama juga, dapatkan satu anggaran yang tidak memberati sangat, yang tidak meringankan sangat. Wallahu a'lam. Soal yang lain. Tanya. Buat kotor kat Mekah, tak ada masalah sebab kotor ni boleh buat di mana-mana. Itu kelebihan. Itu kelebihan. Dah. Kalau pakai calculation tu, semayang 2 rakaat balik setahun tak payah semayang dah. Allahumma salli ala. Tak apa dah, tak tanya bagus. Dah. Itu cerita bab kelebihan pahala yang Tuhan nak beri. Wallahu a'lam. Yang lain. Ustaz, semayang qada tu kalau macam kita buat zuhur je ke asar, qadanya itu je ke boleh anytime? Anytime, dia tak ada masa. Kemudian dia tak ada waktu yang fix. Bermakna tengah hari nak buat subuh pun boleh. Dah. Contoh begini, selepas sembahyang zuhur, kita nak buat qada subuh. Tapi nak kena baca kunut. Aku tak nak baca kunut lah. Tak lagi baca kunut, orang tahu lah aku qada subuh. Contoh, kita tinggalkan kunut, tak ada masalah. Ada. Orang sembahyang sunat, kita macam sembahyang sunat, tapi sembahyang subuh. Orang tahu tak? Tak tahu. Dah. Tinggal kunut. Tinggal kunut kena sujud sawi. Sujud sawi pun sunat. Dalam mazhab Syafi'i pun tak sujud sawi. Selesai dah? Selesai. Dah. Wallahu a'lam. Bab kata Ustaz Azhar Idrus, ibarat qada ni macam orang bayar hutang. Kalau orang nak berhutang ada timing. Dah. Pukul 10 datang, pukul 12 tutup pintu nak meminjam. Kita bagi dah. Pukul 12 tengah malam datang rumah kita nak pinjam duit, kita bagi tak? Kita nak tidur. Tapi kalau orang nak bagi hutang 5,000, pukul 1 pagi datang tak? Tak ada masalah, aku belum tidur lagi ni, marilah. Pukul 1 belum tidur. Hari-hari pukul 11 merengku dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Bayar hutang. Begitulah ibarat kita dengan Allah. Nak bayar hutang bila-bila masa boleh. Wallahu a'lam. Tanya kerja. Belakang. Ya. Solat qada ada. Ya. Ya. Terlupa dengan tertidur. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, sudah dengar dah? Dalam satu hadis Nabi satu hari tu Nabi sedang duduk dalam khemah. Maka datang 8 orang kafir Quraisy. 8 orang kafir Quraisy nak bermuzakarah dengan Nabi. Nabi kata, Allah, inilah waktu yang paling besar. Sebab nak muzakarah dengan kafir Quraisy ni bukan mudah, muslimat bukan mudah. Maka bila mana Nabi kata ini merupakan peluang yang paling besar, maka Nabi terima pelawaan mereka untuk musyawarah. Start musyawarah pukul 1. Pukul 1. Sembang sampai nak masuk asar. Zuhur tak sembahyang lagi. Senali peluh dah, dia tweet Nabi. Ya Rasulullah, kita tak sembahyang zuhur lagi. Dia bisik Nabi. Maka Umar tweet Ali. Ya Ali, beradab sikit dengan Nabi. Tengah meeting ni. Muzakarah lagi sampai pula waktu maghrib, asar pula tak sembahyang. Sebab tu waktu kemuncak tu nak muzakarah dengan kafir Quraisy. Lepas tu pula dia tweet kali kedua. Umar pula tweet dia, habis. Bersembang pula lagi sampai waktu isyak. Bila habis isyak, habislah muzakarah tadi. Terlerai satu masalah. Maka bila 8 orang kafir Quraisy terbalik, Nabi kata, ya Bilal iqamah, pakat-pakat kotor balik zuhur secara berjamaah. Ada hadis nak buang balik. Sudah. Kemudian dah buat zuhur berjamaah, qada balik, pakat-pakat asar pula qada berjamaah. Kemudian sembahyang balik, pakat-pakat qada pula maghrib berjamaah. Lepas tu buat solat isyak. Maka hadis ada yang berlaku di zaman Nabi SAW. Cuma kita nak ambil hadis ni, Ustaz, kalau kami nak meeting boleh tak buat begitu? Tak boleh. Yang tu sebab waktu kemuncak. Dan ketika tu pula kena faham pula waktu tu sembahyang turun tu macam mana, sifatnya macam mana.
Cuma ingat, dalam kitab-kitab fikih yang begitu masyhur dan yang tak dapat tidak, sebilangan besar daripada ulama mengatakan adanya sembahyang qada. Dalilnya kita baca kitab fiqh pun ada tak bab sembahyang qada dan sebagainya. Ada, wallahu a'lam. Ada. Cuma ingat, hak tu Pak Wahabi kata tak ada qada, tu pendapat dia. Kita tak nak bergaduh masalah khilaf. Dia pun yang bergaduh. Dah, kita tak nak bergaduh masalah khilaf, masalah kunut. Dan kami nak baca kunut ada masalah apa? Hampa tak boleh membicarakan kami. Dan depa tak baca kunut, kita boleh ikut. Tak Mekah baca kunut dah. Kita ikut dah. Kita ikut. Dan kenapa pula bila kami nak baca kunut hampa nak marah? Sama juga. Hampa tak nak kotak, itu pendapat hampa, tak ada masalah. Tapi pendapat Imam Syafi'i adanya sembahyang qada. Wallahu a'lam. Jelas dah? Habis. Ngam-ngam pas tengah. Jadi kesimpulannya muslimat, madai pertemuan kita pada hari ini ada mana yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, mana tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Cuma secara ringkasnya muslimat, apakah nasihat ringkas yang boleh hamba kongsi dengan muslimat? Jawapannya mudah. Dalam nak memahami fiqh, maka tak dapat tidak perlu kita bersandar dengan para ulama. Boleh sikit lagi tak? Sebab cerita ulama ni, hamba nak buktikan muslimat, ulama muktabar ni lebih besar daripada Quran dan hadis. Maksud dah. Dengar dah? Ulama muktabar ni kita wajib ikut kerana mereka lebih besar daripada Quran dan hadis. Dan ni live ke? Live tak? Tak live. Dan live lagi bagus, aku suka. Allahu Akbar. Sebab banyak orang tak faham statement ni. Bukan hamba nak merendahkan Quran, bukan hamba nak merendahkan hadis. Kerana apa? Zaman sekarang ni tak ada ulama yang ada prioriti yang begitu tinggi untuk memahami direct daripada Quran dan hadis. Maka tak dapat tidak wajib kita berpegang kepada ulama. Dan contoh. Ulama tu kata, dia kata dalam Sahih Bukhari tak ada pun hadis yang mengatakan adanya qada sembahyang. Contoh, muslimat tahu tak dalam Bukhari ada berapa hadis? Kalau faham calculation ni mudah. Ya? Nanti tanya balik dengan ustaz yang kata tak ada qada tu. Sebelum tanya bab qada tu, cuba tanya bab calculation ni. Contoh mudah. Dan dia kata sikit-sikit Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik kita jawab. Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari ada berapa hadis? Berapa hadis? 10,000 hadis. Lebih kurang takriban, dia bukan jumlah tepat. Dengar dah? Dalam Sahih Bukhari muslimat ada 10,000 hadis sahih. Hadis sahih 10,000 juga. Oh sudah. Muslimat cuba kalkulate kita bercakap sehari semalam berapa patah perkataan. Sudah. Dalam 23 tahun takkan hadis 10,000 je. Baik, dengar dah. Kalau muslimat baca, muslimat pergi kedai PTS, muslimat beli satu buku yang bertajuk Biografi Rasulullah. Dia tebal ni je, nipis je. Dia lebih kurang tebal ni, warna coklat, nipis je. Dan baca sehari boleh khatam. Yang bertajuk Biografi Bukhari Rasulullah pula. Sorry. Biografi Bukhari. Dalam tu dia tulis, nak cari kitab Arab, cari pula karangan kitab Ibnu Salah. Ibnu Salah ni antara ulama yang menghimpunkan semua muhaddis dan sebagainya. Dengar dah? Hadis 10,000 juga. Dah. Imam Bukhari dia hafal berapa hadis? Muslimat semak dalam ni kalau hampa salah. Imam Bukhari dia hafal 600,000 hadis. 600,000 hadis. Daripada 600,000 hadis yang telah beliau sahih, yang beliau hafal, maka dia telah sahihkan 100,000. Dia sahihkan, dan dia telah hasankan 100,000. 100,000 lagi dihasankan. Ada hadis martabah hasan. Baik, kita ketepikan yang 100,000, kita up yang 100,000 yang sahih saja. Dia telah sahihkan 100,000. 100,000 hadis sahih. Daripada 100,000 yang sempat ditulis berapa ribu? 10,000. Soalannya mudah, muslimat pandai matematik. Berapakah, ni soalan sekolah ni. Dan berapakah hadis sahih yang tidak tertulis lagi? 90,000. Ni tanya ustaz-ustaz yang kata hadis tu, dah dia jumpa tak 90,000 ni? Jumpa tak?
Oh, sudah. Dan Allahu Akbar. Dan setakat rujuk Bukhari baru ada 10,000. Sedangkan Imam Sahih Bukhari menghafal hampir 600,000, mensahihkan 100,000. Buka rujukan hampir dah beri. Tolong cari kalau bersungguh kita jujur kepada ilmu. Dan jadi baru 10,000, banyak lagi hadis sahih yang tak terjumpa. Sebab tu kalau orang belajar hadis, adanya kitab dipanggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama kitab tu? Dan kitab-kitab yang diambil hadis yang dikumpul daripada anak-anak murid Bukhari. Lepas tu guru dia meninggal, takkan tok guru kau tinggalkan 10,000 Sahih Bukhari, padahal ilmu dia banyak lagi, hadis dia banyak. Maka terkumpulan lagi kitab-kitab yang lain yang diambil daripada anak-anak murid Bukhari dan sebagainya. Kesimpulannya muslimat, daripada calculation ni saja barulah kita faham. Nak cari lagi 90,000 di mana? Dan daripada ulama-ulama. Ni turun hadis daripada ulama sampai kepada kita. Jadi secara ringkasnya muslimat, hadis begitu banyak. Bila hadis begitu banyak, dalam nak memahami hukum, wajib kita bersandar kepada Quran, wajib kita bersandar kepada hadis. Siapa yang kaji Quran? Ulama. Siapa yang kaji hadis? Ulama. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang sampai kepada kita, hadis yang datang daripada ulama dahulu. Dan macam Dr. Razami yang dekat Perlis tu. Dan macam mana dia pelekeh ulama 4 mazhab. Dia kata jamak qasar ni 18 km sahaja. Kita yang mengaji 90 km tak betul. Muslimat buka YouTube, type Dr. Rozaimi jamak qasar. Hamba bukan nak hina beliau, kita nak doa beliau agar kita semua dapat pengampunan, dapat rahmat daripada Allah. Cuma yang hamba nak marah dia pelekeh ulama. Muslimat type Dr. Rozaimi jamak qasar 10 minit je. Tengok dia hina ulama mazhab macam mana. Dia kata 4 mazhab yang mengatakan jamak qasar 90 km, takwilan mereka semua tak betul. La ilaha illallah. Hang nak cerita pendapat silakan, jangan komplain orang lain. Dah kami faham, hampa tak nak kunut, kami terima. Hampa nak buat begini, kami tak ada masalah. Imam Syafi'i kata tahrikul asabi' makruhun, tak batal pun. Dan cuma hak orang tak mengaji, Wahabi, jangan. Imam Syafi'i kata tak batal orang buat duit. Buat apa kita nak bergaduh? Betul tak? Yang bergaduh orang yang tak faham agama. Dan jadi dia kata apa? Dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis, Ibnu Taimiyah tak jumpa hadis, last kali tok guru dia jumpa hadis. Maka dia kata jamak qasar 18 km saja. Allah Akbar. Mudah agama macam tu. Sama macam tadi, qada tak payah, serah bulat-bulat kepada Allah. Senang muslimat kan? Tinggal sembahyang banyak tak payah qada. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum terlupa, seperti biasa kalau tahun ni muslimat nak buat korban lagi bersama hamba, tak buat pun tak apa dah, muslimat dah sokong sebelum daripada ini. Cuma kalau nak buat di Thailand di pondok hamba, harga tahun ni RM480. Dan ni boleh ambil risalah, ni ada nombor telefon dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.